Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan perniagaan ingin mentangkan tajuk bab 6 iaitu perniagaan antarabangsa. Saya Nur Azri binti Rosman. Saya Nurhanisa Umairah. Saya Nurbaki Izzati binti Izzuddin. Saya Siti Zalaria binti Muhammad. Kita akan mulakan dengan subtopik 6.1 iaitu pengenalan perniagaan antarabangsa. Maksud perniagaan antarabangsa ialah aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan dengan menggunakan wang atau alatan lain bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada harga, masa dan tempat yang sesuai. Perniagaan ini semestinya melibatkan keuntungan iaitu operasi yang menyeberangi sempadan negara. Urus niaga pergerakan barang, perkhidmatan, hak cipta, paten, tanda perdagangan, pelaburan modal, pemindahan teknologi, kaki tangan, maklumat atau data dan juga penyediaan pekerja. Seterusnya 6.1 iaitu peranan perniagaan antarabangsa. Yang pertama, sebagai tukaran asing. Tukaran asing ialah kadar nilai mata wang sesebuah negara yang bertukar dengan nilai mata wang sesebuah negara yang lain, seperti USD, Pound, dan daripada tukaran nilai asing tu, ekonomi negara akan menjadi kukuh. Seterusnya ialah pasaran luas. Pasaran luas menawarkan pasaran-pasaran baru kepada perniagaan tempatan. Ia meluaskan pasaran bagi produk sehingga keluar negara bagi produk yang mengalami kelebihan dalam negara, pengeluaran besar secara besar-besaran. Pelbagai aktiviti yang dijalankan untuk menambahkan keuntungan. Seterusnya ialah guna tenaga. Guna tenaga mewujudkan peluang pekerjaan di dalam dan di luar negara. Guna tenaga juga boleh meningkatkan taraf hidup. Seterusnya ialah pemindahan teknologi. Negara Malaysia menerima pemindahan teknologi dari luar negara. So, kepakaran dan kemahiran dalam pengendalian teknologi dapat mengeratkan hubungan dua hala dan pelbagai hala. Seterusnya kita ke 6.2 iaitu kaedah perniagaan antarabangsa. Ada 7 kaedah. Yang pertama, import. Import merupakan aktiviti pembelian barangan dan perkhidmatan dari negara luar dibawa masuk untuk kegunaan dalam negara oleh individu ataupun organisasi. Import terbahagi kepada dua iaitu secara langsung. Secara langsung merupakan melalui ejen asing ataupun wakil penjual. Manakala secara tidak langsung menerusi ejen tempatan yang bertindak sebagai perantara firma dengan pelanggan asing. Sebagai contoh, buah kurma diimport dari negara-negara Arab Saudi semasa bulan Ramadan. Yang kedua ialah ekspor. Ekspor merupakan aktiviti penjualan barangan dan perkhidmatan ke luar negara kepada pembeli, individu atau organisasi di negara asing. Pasaran tempatan sudah tepu barang berlebihan dalam pasaran domestik bagi mengelakkan bazar dan kerugian kepada syarikat. Maksudnya kita membawa keluar produk yang kita keluarkan ke luar negara. Ekspor bagi pada dua iaitu secara langsung dan tidak langsung juga. Sebagai contoh, Malaysia mengekspor minyak sawit bertapis ke Amerika Syarikat. Yang ketiga ialah perlesenan. Perlesenan merupakan hak dan pemberian hak dan kebenaran kepada sesebuah syarikat di negara asing untuk mengeluar atau memasar ataupun kedua-dua sekalinya di pasaran tempatan. Bentuk-bentuk perlesenan ialah jenama, formula, paten, mengedar, mengeluar, trademark, proses, hak cipta, program dan lain-lain. Sebagai contohnya, Nazar Motorsport menjadi wakil jualan kereta Ferrari. Seterusnya ialah kontrak pengeluaran. Melalui perjanjian perlesenan, pemberi lesen memberi kebenaran kepada penerima kontrak seperti paten, tanda perniagaan, teknologi, penggunaan jenama,
spesifikasi kepada firma menerima kontrak untuk membuat menjual produk. Kebiasaannya, syarikat pemberian kontrak akan mengambil semula komponen atau produk yang dikeluarkan oleh penerima kontrak. Sebagai contoh, Boeing memberikan kontrak kepada syarikat-syarikat antara syarikat ACM untuk membina komponen-komponen kapal terbangnya. Seterusnya ialah franchise. Franchise ialah pemberian satu pakej di mana franchisee dibina mengguna tanda niaga, perniagaan, perkhidmatan dan produk, prinsip-prinsip pengoperasian atau pengurusan syarikat, peraturan pengurusan dan khidmat nasihat dalam segala aspek yang berkaitan dengan perjalanan syarikat daripada franchisor. Jadi franchisee ni dia kena membayar yuran dan royalti kepada franchisor sebab dia mengambil jenama yang diiktiraf lah. Sebagai contoh McDonald, KFC dan seterusnya. Seterusnya ialah usaha sama. Usaha sama merupakan gabungan beberapa syarikat antarabangsa menjalankan perniagaan yang bermotifkan keuntungan serta mencapai misi tertentu. Boleh terdiri pada bentuk pelesenan, kontrak pengurusan, pemilikan minoriti dalam syarikat atau kontrak jangka panjang berdasarkan perjanjian tertentu. Sebagai contoh, Daihatsu bekerjasama dengan Produa, kerjasama antara Shell dan Ferrari bagi kereta F1. Seterusnya ialah pelaburan langsung. Pelaburan langsung merupakan aktiviti pelaburan dari luar negara ke dalam sesebuah negara tertentu dan membolehkan pelaburan tersebut mengawal terhadap aset-aset yang dimiliki di negara berkenaan. Terdapat dua jenis pelaburan langsung iaitu Greenfield. Greenfield ni memulakan pelaburan dengan mengadakan peralatan baru atau kemudahan baru bagi menambahkan bilangan yang sedia ada. Contohnya syarikat Honda membuka kilang pengeluaran di Melaka. Dia membuka kilang baru. Yang kedua ialah merge and acquisition, iaitu penggabungan dan pengambilalihan. Terjadi apabila aset-aset dari negara asal dipindahkan ke luar negara. Penggabungan dengan syarikat dari negara luar berlaku apabila aset-aset dan operasi dari sebuah negara digabungkan untuk menubuhkan satu entiti perniagaan yang baru. Pengambilalihan pula merentasi sempadan berlaku apabila kawalan ke atas aset dan operasi dipindahkan dari syarikat tempatan kepada syarikat dari negara luar. Biasanya ini adalah kaedah melabur di negara-negara maju. Sebagai contoh, Proton mengambil alih syarikat Lotus. Saya serahkan kepada Nur Anissa. Seterusnya kita akan sambung kepada 6.3, iaitu konsep dalam perniagaan antarabangsa. Yang terdapat pasaran menimbul, emerging market, globalisasi, lokalisasi dan nasionalisasi. Yang pertama ialah pasaran menimbul, iaitu apabila sebuah negara yang berusaha untuk berubah dan memperbaiki sektor ekonominya dengan tujuan mempertingkatkan prestasi seimbang dengan negara-negara yang lebih maju di dunia. Contohnya seperti negara India yang membekalkan beras dan bawang kepada negara-negara antarabangsa. Seterusnya, globalisasi, iaitu barangan pengguna yang bersifat universal dari segi nilai dan permintaan. Globalisasi pembentukan operasi syarikat di serata tempat dunia di samping membawakan standard produk dan pemasaran. Seterusnya, kita pergi dekat lokalisasi. Lokalisasi ni ialah satu bentuk strategi yang biasa digunakan oleh syarikat multinasional untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang sesuai dengan negara tempatan. Ia mengambil kira soal-soal tempatan seperti kebudayaan, rasa, bahasa, penggunaan modal, bahan mentah dan tanggapan suatu barang atau perkhidmatan yang dipasarkan. Contohnya, KFC, cawangan KFC di Malaysia telah menawarkan menu nasi untuk disesuaikan dengan selera masyarakat di Malaysia. Yang terakhir ialah nasionalisasi, yang merujuk kepada tindakan sebuah kerajaan mengambil alih pemilikan sesebuah firma asing dan menjadikan firma tersebut sebagai milik negara. Contohnya,
Equatorial Corporation PLC yang telah diambil alih oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1981. Seterusnya kita akan teruskan dengan syarikat multinasional, iaitu subtopik 6.4. Syarikat multinasional merupakan organisasi yang melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan di peringkat antarabangsa dengan tahap perlibatan yang tinggi. Merupakan syarikat yang bersaiz besar, beroperasi di banyak negara, di mana syarikat bukan sahaja menjual produk mereka di pasaran luar, tetapi juga mengeluar, menjalankan penyelidikan, melatih pekerja tempatan serta membangunkan produk baru di pasaran yang mereka masuki. Syarikat multinasional juga mestilah mempunyai cawangan di seluruh negara dan dikawal oleh satu induk sahaja di negara yang berkenaan. Syarikat multinasional mempunyai sumber kewangan dan tenaga yang besar dan tenaga manusia yang besar, dapat mengawal seluruh aktiviti syarikat di seluruh dunia. Contohnya syarikat Nestle yang mempunyai syarikat di seluruh negara, berhampir 150 buah negara dan mempunyai 300,000 jumlah pekerja di seluruh dunia. Tujuan syarikat multinasional ialah meningkatkan jualan dan keuntungan. Pengeluar dapat menjalankan pengeluaran secara besar-besaran kerana pasaran luas. Firma tempatan akan berusaha menurunkan kos pengeluaran, meningkatkan jualan dan keuntungan operasi lebih cekap dan efektif, mencapai ekonomi bidangan. Seterusnya, meningkatkan saiz pasaran. Pengeluar dapat meluaskan pasaran dengan mengeksport produk atau perkhidmatan ke pasaran dunia. Kuantiti permintaan akan meningkat daripada penduduk antarabangsa. Yang ketiga, memperolehi teknologi baru. Pengeluar tempatan melalui hubungan dua hala dapat melakukan pertukaran maklumat atau teknologi. Ini bermaksud jika sesebuah syarikat menjadi syarikat multinasional, perniagaan ataupun syarikat mereka akan meningkat dari segi produktiviti mereka dan cawangan mereka akan bertambah di seluruh negara. Negara sebagai contoh, pengeluar akan memilih beberapa negara yang kurang membangun untuk menjalankan perniagaan di sana, dan kemudian sudah tentu perniagaan mereka akan maju dari semasa ke semasa. Jadi imej perniagaan mereka akan terjaga dan akan dipandang tinggi oleh pelabur asing dan juga pelabur tempatan di negara tersebut. Seterusnya ialah kekurangan sumber bahan mentah. Pengeluar dapat mencari bekalan bahan mentah dengan mudah. Bahan mentah yang tidak ada dalam negara dapat diimport bagi membolehkan proses pengeluaran berterusan. Sebagai contoh, terdapat beberapa negara merebutkan atau menginginkan pekerja ataupun buruh di negara China. Hal ini kerana buruh di negara China berharga murah dan juga berkualiti, kerana kebanyakan daripada mereka merupakan buruh yang mahir. Seterusnya, kita akan teruskan kepada cabaran syarikat multinasional. Yang pertama, struktur dan organisasi. Merujuk kepada struktur organisasi yang diubah suai mengikut cara sesebuah organisasi itu beroperasi di tempat yang berbeza. Syarikat multinasional harus membuat perubahan mengikut keadaan semasa sesuatu negara supaya operasi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini kerana struktur organisasi di setiap negara adalah berbeza. Hal ini kerana persekitaran setiap negara yang berbeza.
Struktur organisasi dibentuk berdasarkan struktur fungsian produk, lokasi pelanggan, pembuatan, metrik, saluran pengedaran dan proses. Pembentukan struktur fungsian adalah berdasarkan fungsi ataupun tugas yang dilakukan di setiap bahagian seperti pemasaran, pengeluaran, kewangan, penyelidikan dan sumber manusia. Antara masalah jika syarikat multinasional mementingkan perstrukturan, konflik antara bahagian-bahagian berkenaan bidang kuasa. Hal ini kerana kawalan jarak jauh menyebabkan penyelewengan dan penipuan ataupun ketidakpastian, kegagalan operasi asing dari segi perancangan dan jangkaan, kurang kawalan kewangan ke atas operasi luar negara. Hal ini kerana syarikat multinasional mempunyai syarikat di seluruh negara dan tidak dapat memfokuskan ke negara yang lain melainkan induk. Pertindahan tugas di kalangan kaki tangan, kemudahan pengeluaran tidak dioptimumkan, pertitian tugas antara pejabat jualan dengan jurujual di sesuatu kawasan, kemudian pertambahan dalam bilangan pengedar, rungutan pelanggan ke atas perkhidmatan operasi di luar negara. Pemilihan struktur organisasi yang sesuai adalah penting kerana menjamin operasi berjalan dengan lancar. Seterusnya, kita pergi ke kawalan pengurusan. Pemilihan struktur organisasi yang sesuai adalah penting kerana ianya merupakan satu bentuk mekanisme kawalan yang utama. Kepentingan aktiviti kawalan, ia dapat menjamin operasi berjalan dengan lancar dan mengelakkan kerugian dan mengukur kejayaan sesuatu perancangan. Pendekatan kawalan yang diamalkan boleh dikelola dengan centralization iaitu pemusatan kuasa dan decentralization iaitu pemencaran. Jika syarikat multinasional mengamalkan centralization iaitu pemusatan kuasa, akan terdapat beberapa syarikat yang lain yang berada di luar negara akan terbiar. Hal ini kerana jika satu induk sahaja yang berkuasa untuk menetapkan segala keputusan, mereka jadi yang negara lain akan terbiar kerana mereka induk tidak dapat tahu selok-belok di negara yang lain. Yang kedua ialah decentralization iaitu pemencaran. Kaedah ini setiap cawangan di seluruh negara mempunyai kuasa untuk menetapkan segala keputusan. Jadi kaedah ini lebih tepat kerana setiap keputusan yang dilakukan itu bertepatan dengan selok-belok di negara yang berkenaan. Seterusnya ialah politik dan perundangan. Persekitaran politik dan perundangan mempengaruhi iklim perniagaan. Apabila pihak kerajaan mengawal aktiviti perniagaan melalui kuasa politik dan undang-undang yang dibuat untuk jaga kepentingan negara. Antara sebab-sebab untuk mengawal persaingan dengan syarikat domestik negara asal adalah paksaan untuk menjayakan program tempatan. Polisi dan undang-undang bercanggah dengan negara asal. Syarikat yang dikenakan untuk menggunakan bahan mentah tempatan. Seterusnya, penyekatan aliran keluar keuntungan dari operasi sebahagian peratus disyaratkan dilabur semula. Kemudian, peraturan perdagangan yang ketat, iaitu tarif dan bukan tarif disebabkan prosedur, dasar keutamaan oleh kerajaan dan cukai korporat yang tinggi. Seterusnya, ekonomi merujuk kepada keadaan ekonomi di mana perniagaan beroperasi. Sekiranya ekonomi stabil, maka perniagaan akan berkembang. Tetapi jika ekonomi lembab, kuasa beli pengguna akan menurun. Sebab yang timbul adalah kerana persaingan dengan syarikat tempatan oleh syarikat multinasional yang boleh menjejaskan ekonomi tempatan. Maka sekatan dibuat. Antara cabaran yang mungkin dihadapi kawalan ke atas import
iaitu duty import yang tinggi, sekatan dalam aktiviti pelaburan bagi memberi imbalan perdagangan tempatan, kemudian nilai pelaburan yang banyak terutama ke atas cukai-cukai yang pelbagai, kemerosotan ekonomi iaitu kawalan harian keluar mata wang oleh negara tempatan. Yang terakhir ialah sosio-budaya. Kombinasi lebih daripada dua budaya yang berlainan yang menyebabkan kesukaran dalam mengadaptasikan sesuatu budaya yang bukan menjadi kebiasaan diri. Antara cabaran yang dihadapi, konflik antara budaya, syarikat multinasional dengan pekerja tempatan, masalah akomodasi, penjejasan identiti negara iaitu penjejahan budaya. Yang terakhir adalah 6.5, galakan dan perlindungan perdagangan. Perlindungan perdagangan berlaku apabila ada banyak barang dari negara asing masuk ke Malaysia. Barang-barang tersebut mempunyai kelebihan tersendiri sehingga menyebabkan pengeluar tempatan mengalami beberapa masalah. Contohnya, China mempunyai banyak tenaga buruh, modal yang banyak dan juga tanah yang banyak untuk menghasilkan barangan dengan harga yang lebih murah. Apabila barang ini masuk ke Malaysia, maka pengeluar tempatan akan mengalami masalah untuk memasarkan serta mengekspor barang ke luar negara. Jadi untuk melindungi industri tempatan, kerajaan telah mengenakan beberapa kaedah untuk mewujudkan persaingan yang sihat di antara pengekspor dari luar negara dan pengeluar tempatan. Yang pertama, peranan kerajaan menggalakkan pemasaran antarabangsa. Melalui Matrid adalah agensi yang ditubuhkan untuk membantu pengekspor untuk mendapat maklumat pasaran dan sebagainya. Matrid merupakan agensi yang ditubuhkan di bawah komiti, iaitu kementerian di bawah Kerajaan Persekutuan Malaysia. Antara peranan Matrid adalah memperkenalkan, mewujudkan dan membangunkan perdagangan luar negara dengan penekanan kepada ekspor barangan siap dan separuh siap. Yang kedua adalah merangka dan melaksanakan strategi pemasaran. Strategi pemasaran seperti pengiklanan, ekspor, pameran dan sebagainya. Yang ketiga adalah menyediakan sistem maklumat pasaran yang menyeluruh. Matrid akan mengadakan risikan komersial untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan pasaran luar negara. Ini kerana apabila pengeluar tempatan ingin memasarkan produk ke luar negara, pengeluar mengalami masalah untuk mengetahui tentang sosial budaya yang berbeza, keadaan ekonomi dan politik yang berbeza terhadap sesebuah negara. Maka, Matrid akan membantu pengekspor sampai menyampaikan maklumat. Hal ini penting kepada pengeluar tempatan untuk membuat keputusan sama ada untuk mengekspor barang ke luar negara ataupun tidak. Kemudian, memastikan keupayaan bersaing di peringkat antarabangsa bagi keluaran Malaysia. Yang kelima adalah menasihati kerajaan kepada perkara yang berkaitan dan bertindak sebagai ejen kepada kerajaan, individu atau organisasi berkaitan perdagangan luar negara. Kemudian membangunkan, mempromosikan dan memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan perdagangan. Dan yang terakhir adalah mewakili Malaysia dalam forum antarabangsa berkaitan dengan perdagangan. Yang kedua adalah MITI. MITI merupakan sebuah kementerian di bawah Kerajaan Persekutuan Malaysia. Kementerian ini diberi tanggungjawab untuk menyelia kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh Malaysia seperti import dan ekspor, selain menyelaras kegiatan dan dasar-dasar perindustrian negara. Antara peranan MITI adalah merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar pelaburan, pembangunan, perindustrian dan perdagangan luar negara. Yang kedua ialah merangka dasar dan strategi pembangunan
Yang ketiga, menggubal dan menggalakkan hubungan perdagangan dua hala dan pelbagai hala serta kerjasama perdagangan serantau. Yang keempat, merancang dan menggalakkan pembangunan prestasi ekspor Malaysia di pasaran antarabangsa. Yang kelima, merancang, menyelaras dan mengesan pembangunan perusahaan kecil-kecil dan sederhana. Kemudian, blok perdagangan. Blok perdagangan yang pertama ialah AFTA, iaitu AFTA diwujudkan kerana